Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera serta salam nirwana kepada doktor. Nama saya Muhammad Aiman Ashraf bin Kamal Zaman dan nombor metrik saya 291622. Dan dalam video ini saya akan melakukan pembentangan saya serta penerangan saya berkaitan dengan tugasan individu yang telah saya siapkan, iaitu tugasan e-book berkaitan dengan tajuk Pembelajaran Abad ke-21. Saya akan melakukan pembentangan dan juga penerangan saya berkaitan dengan hasil tugasan saya, e-book saya yang telah saya siapkan, muka surat demi muka surat, daripada muka surat yang pertama sehingga yang terakhir. Okey, seperti yang dapat kita lihat, ini merupakan muka surat hadapan yang telah saya sediakan untuk tugasan saya. Ianya mengandungi tajuk e-book ni, iaitu Pembelajaran Abad ke-21. Dan seterusnya adalah maklumat-maklumat berkaitan dengan nama pensyarah, iaitu Dr. Farah Muhammad Zaid, dan nama saya Muhammad Aiman Ashraf bin Kamal Zaman berserta nombor metrik saya. Ini merupakan muka surat hadapan. Sebenarnya pada muka surat hadapan ni saya telah pun menentukan penggunaan warna secara keseluruhan dalam e-book ataupun hasil tugasan yang telah saya siapkan, iaitu dengan menggunakan warna kebiru-biruan dan juga warna coklat muda. Saya menggunakan gabungan warna-warna lembut ni bagi menarik minat pembaca serta tidak meletihkan penglihatan mereka. Sebab kalau kita guna warna-warna yang panas seperti warna merah dan sebagainya, warna merah, oranye dan sebagainya, ianya akan menyebabkan penglihatan pembaca akan terganggu dan mereka akan mudah hilang fokus sewaktu pembacaan. Okey, muka surat seterusnya, pada muka surat kedua ni, ianya mengandungi isi kandungan buku ataupun kandungan bahagian per bahagian. Okey, bahagian pertama, Pembelajaran Abad ke-21, bermula daripada muka surat pertama hingga kedua, dan seterusnya strategi dan kemahiran, bermula daripada muka surat ketiga dan keempat. Dan yang ketiga, kandungan yang ketiga adalah alatan dan aplikasi, bermula daripada muka surat 5, dan muka surat 5 merupakan satu-satunya muka surat bagi bahagian ini. Seterusnya teori, bermula daripada muka surat 6 hingga 10. Dan bahagian seterusnya refleksi, bermula daripada muka surat 11 hingga 13. Dan terakhir, bahagian terakhir ialah bahagian rujukan, bermula daripada muka surat 13 hingga 14. Selanjutnya kita akan pergi ke muka surat yang pertama yang terkandung dalam buku ini, iaitu bahagian apa itu Pembelajaran Abad ke-21. Ianya mengandungi definisi PAK21 serta elemen PAK21. Ini merupakan muka surat pertama. Muka surat pertama ini menerangkan berkaitan dengan definisi pembelajaran abad ke-21. Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan pelbagai sektor dalam negara demi mencapai matlamat untuk bergelar sebuah negara maju. Oleh itu, kerajaan telah melakukan beberapa usaha untuk mencapai matlamat tersebut. Jadi dalam usaha tersebut, Kerajaan Malaysia melalui Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan satu konsep pembelajaran baru yang mampu membawa perubahan di dalam sektor pendidikan negara, iaitu Pembelajaran Abad ke-21. Merupakan pembelajaran yang berpusatkan murid dan menitik beratkan 4 elemen utama, iaitu komunikasi kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti, serta satu nilai murni, iaitu aplikasi nilai murni dan etika. Ini merupakan muka surat pertama. Menerangkan secara terperinci apa itu pembelajaran abad ke-21. Dalam muka surat kedua dalam buku ini mengandungi penerangan elemen 4C dan 1M. Apa itu 4C dan 1M? Macam yang kita dah terangkan kat muka surat yang pertama tadi. 4C itu dalam bahasa Inggerisnya adalah communication, collaboration, critical thinking and creativity. Dan pada muka surat pertama kita akan terangkan secara menggunakan bahasa Melayu, iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis dan juga creativity.
Dan 1M, iaitu moral value and ethic, nilai murni dan etika. Kita pergi satu demi satu. Yang pertama, elemen yang pertama, komunikasi, merupakan satu proses pertukaran maklumat berlaku di antara seseorang individu kepada individu yang lain. Contohnya, murid bertanya soalan, memberi pendapat, menjana idea dan memberi penyelesaian kepada sesuatu masalah. Seterusnya, elemen yang kedua iaitu kolaboratif, merujuk kepada sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama ataupun berkumpulan. Dalam konteks pendidikan, ia merupakan sebuah kerjasama di antara murid dan guru secara menyeluruh ataupun kerjasama antara murid dengan murid yang lain. Itu adalah kolaboratif. Dan seterusnya, pemikiran kritis. Pemikiran kritis merupakan kemampuan murid untuk berfikir secara mendalam dan menilai sesuatu perkara dari sudut kebaikannya dan kelemahannya, serta mampu membuat keputusan dari penilaian itu dengan rasional. Itu merupakan pemikiran kritis. Dan seterusnya, kreativiti. Apa itu kreativiti? Kreativiti merupakan kemampuan seseorang individu untuk menghasilkan sesuatu perkara yang baru. Jadi kita ingat kreativiti, idea baharu. Perkara ini perlu diterapkan di dalam diri murid supaya mereka berkemampuan untuk berfikir secara meluas. Dan seterusnya, yang terakhir, moral value and ethics ataupun nilai murni dan etika, merujuk kepada tingkah laku yang baik, beradab dan menjaga tata susila. Etika pula merujuk kepada perwatakan seseorang. Dalam sektor pendidikan, elemen ini penting untuk diterapkan di dalam diri murid supaya dapat meneguhkan jati diri mereka. Jadi, itu merupakan muka surat kedua dalam e-book yang telah saya hasilkan. Okey, pada muka surat ketiga, saya telah masukkan pilihan strategi yang saya pilih yang bersesuaian untuk digunakan, iaitu flipped classroom. Saya memilih flipped classroom kerana flipped classroom atau nama lainnya inverted classroom ini merupakan satu strategi PDP yang memberi murid peluang untuk mengetahui dan memahami kandungan pembelajaran ketika berada di rumah dan mempraktikkannya ketika di dalam kelas. Guru juga boleh memberikan pencerahan kepada murid berkaitan dengan topik pembelajaran kepada mereka melalui apa-apa bentuk, contohnya video, nota dan aktiviti yang dapat memberi kefahaman kepada murid sebelum mereka masuk ke kelas. Okey. Terdapat 3 fasa ataupun 3 langkah yang penting di dalam flipped classroom, iaitu yang pertama sebelum kelas, kedua semasa kelas dan ketiga selepas kelas. Okey, saya akan menerangkan satu demi satu fasa flipped classroom ini. Bermula dengan fasa sebelum kelas. Sebelum kelas, guru boleh menyediakan bahan pembacaan, video ataupun aktiviti-aktiviti yang akan memberi pencerahan kepada murid berkaitan dengan topik yang akan dipelajari oleh mereka di dalam kelas nanti. Guru perlu memastikan sekurang-kurangnya murid memahami bahan yang dikongsikan oleh mereka sekurang-kurangnya 20 hingga ke 30% bagi memudahkan aktiviti yang akan dijalankan di dalam kelas kemudian. Sebabnya, flipped classroom ni mengamalkan pemberian ataupun penerangan ilmiah berkaitan dengan topik yang akan dipelajari sebelum sesi kelas bermula, dan pada waktu kelas, guru hanya akan menjalankan aktiviti. Dan semasa kelas, kita masuk ke fasa semasa kelas, guru boleh menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran dan akan berfungsi sebagai pemudah cara ataupun pemantau mengikut konsep PAK 21. Sebab konsep PAK 21 ataupun pembelajaran abad ke-21 ini merupakan strategi pembelajaran ataupun konsep pembelajaran yang pembelajaran tradisional kepada cara yang baru, di mana tradisional pembelajaran berteraskan guru, dan pada strategi ataupun konsep pembelajaran abad ke-21 ini ianya menggantikan dengan pembelajaran berpusatkan murid. Okey, berbekalkan kefahaman yang murid ada, mereka akan mula meneroka dan menganalisis pengetahuan
yang ada semasa aktiviti berlangsung dan secara tidak langsung ianya mampu untuk meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi mereka ataupun kita sebut sebagai pemikiran kritis. Dan seterusnya selepas kelas, fasa terakhir bagi flipped classroom di mana guru akan memberikan tugasan yang berbentuk refleksi serta soalan-soalan yang akan dapat mengukuhkan lagi kefahaman murid berkaitan dengan pembelajaran yang baru mereka jalankan. Perkara ini secara tidak langsung akan memberikan peluang kepada murid untuk mengulang kaji semula tentang apa yang dipelajari dan seterusnya akan berupaya untuk memahaminya dengan lebih baik. Itu merupakan penerangan secara ringkas dan padat yang dapat saya sediakan, yang dapat saya kongsikan di dalam muka surat ini berkaitan dengan flipped classroom. Macam yang telah pun ketahui, terdapatnya 3 fasa di dalam flipped classroom ataupun inverted classroom ini, iaitu sebelum kelas, fasa semasa kelas dan juga fasa selepas kelas. Okey, muka surat yang keempat akan menerangkan elemen yang dapat ataupun kemahiran yang akan dimahiri oleh pelajar berdasarkan strategi flipped classroom yang telah dipilih. Kemahiran tersebut ialah pemikiran kritis. Dan dalam muka surat keempat ini, penerangan secara ringkas dan padat berkaitan dengan pemikiran kritis saya masukkan. Kita boleh pergi satu demi satu. Terdapat 4 perkara yang saya telah highlightkan. Yang pertama, bermaklumat. Murid memiliki maklumat berkaitan dengan pelbagai perkara dan bidang. Seterusnya, sikap ingin tahu. Murid meneroka sesuatu bidang ilmu berdasarkan pembacaan aktiviti dan soalan secara langsung. Dan benda ini akan meningkatkan rasa ingin tahu mereka. Yang seterusnya, murid mampu membuat keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan dan mempertahankan pendiriannya. Okey, setelah murid mempunyai maklumat dan juga informasi yang telah mereka perolehi, mereka akan secara lebih yakin untuk mempertahankan pendirian mereka kerana mereka telah pun mempunyai informasi berkaitan sesuatu perkara. Jadi mereka akan lebih yakin. Seterusnya, pemikiran terbuka. Murid mampu menerima pendapat orang lain dan sentiasa bersifat rendah. Itu merupakan ciri-ciri bagi pemikiran kritis yang akan dimahiri oleh murid berdasarkan strategi flipped classroom. Okey, pada muka surat kelima di dalam hasil tugasan saya, iaitu e-book PAK21 ini, mengandungi alatan yang dipilih. Alatan yang dipilih ini berkaitan ataupun mempunyai signifikan yang berkait dengan flipped classroom. Saya telah memilih aplikasi Google Classroom dan dalam pada muka surat 5 ini, penerangan berkaitan dengan apa itu Google Classroom akan diterangkan secara ringkas dan juga padat. Aplikasi Google Classroom merupakan sebuah aplikasi lengkap yang dapat membantu para guru yang ingin menggunakan strategi flipped classroom sebagai strategi utama pengajaran mereka. Pelajar juga mampu mengakses aplikasi ini dengan mudah. Ianya boleh dimuat turun melalui telefon bimbit mereka secara percuma. Aplikasi ini mengandungi pelbagai ciri khas yang dapat dimanfaatkan oleh para guru. Nota dan video penerangan boleh dikongsikan terlebih dahulu kepada para pelajar supaya mereka berpeluang untuk membaca dan memahami secara kendiri sebelum guru mengajar di dalam bilik darjah. Kemudian, selepas kelas, guru boleh memberikan latih tubi kepada para pelajar untuk menguji kefahaman mereka. Guru juga boleh memberikan tugasan berkaitan topik yang telah dipelajari mereka di dalam kelas dan juga sebelum kelas berserta informasi yang lanjut berkaitan tugasan tersebut. Penilaian oleh guru terhadap pelajar boleh dilakukan dengan mudah dan pantas supaya pelajar boleh membuat refleksi ke atas diri mereka sendiri. Okey, kita masuk ke muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat ke-6. Teori yang telah saya pilih dan saya masukkan di dalam muka surat ke-6 ni ialah teori pembelajaran
bermakna oleh David Ausubel. Okey, apa itu pembelajaran bermakna? Menurut Ausubel 1963, pembelajaran bermakna adalah sebuah proses mengaitkan maklumat baru dengan konsep-konsep yang terdapat dalam struktur kognitif. 3 faktor yang mempengaruhi pembelajaran bermakna dalam suatu pembelajaran, iaitu yang pertama, struktur kognitif yang sedia ada. Kedua, kestabilan dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang pembelajaran dan pada waktu tertentu. Ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna jika pelajar mengetahui apa yang dipelajarinya dengan mengaplikasinya di dalam pelbagai bidang. Dan menurut Grape pada tahun 2007, pembelajaran bermakna ialah suatu pembelajaran yang akan berlaku apabila pengalaman baru berkaitan atau sama dengan apa yang telah diketahui oleh pelajar ditambah di dalam struktur kognitif. Jadi kita lihat pendapat Ausubel dan Grape 2007 ni sangat-sangat hampir-hampir lebih kurang ataupun hampir sama. Dan pembelajaran bermakna adalah bertentangan dengan kaedah belajar tradisional yang hanya bergantung kepada penghafalan fakta-fakta tanpa memahaminya, iaitu rote learning. Itu merupakan kaedah pembelajaran yang lama. Jonathan et al. Pada tahun 1999 mencadangkan supaya memanfaatkan penggunaan kemudahan internet pada masa kini dengan menggunakan teknologi dalam menyokong sifat-sifat pembelajaran bermakna. Sifat-sifat pembelajaran bermakna yang disenaraikan iaitu aktif, konstruktif, kooperatif, autentik dan juga intentional. Ataupun di dalam bahasa Melayu, aktif, konstruktif, kooperatif, autentik dan bermatlamat. Itu merupakan kandungan pada muka surat ke-6 yang menerangkan secara ringkas dan padat berkaitan dengan pembelajaran bermakna. Okey, kita teruskan pembentangan dengan muka surat e-book yang seterusnya, iaitu muka surat ke-7, di mana muka surat ke-7 ini mengandungi penerangan 5 sifat pembelajaran bermakna. 5 sifat pembelajaran bermakna yang telah saya terangkan pada muka surat sebelum ni. Yang pertama, aktif. Yang kedua, konstruktif. Yang ketiga, kooperatif. Keempat, autentik. Dan kelima, bermatlamat. Kita akan mengetahui secara terperinci satu demi satu sifat pembelajaran bermakna di dalam muka surat ke-7 ini. Kita pergi ke sifat yang pertama, iaitu sifat aktif. Pelajar aktif semasa aktiviti kelas dijalankan dan pelajar tidak bersifat pendengar yang pasif. Pelajar menjalankan pemerhatian ke atas keputusan aktiviti yang telah dijalankan. Yang seterusnya, sifat yang seterusnya iaitu konstruktif. Pelajar membentuk kefahaman secara kendiri serta melakukan refleksi ke atas pemahaman mereka berdasarkan pemerhatian yang dijalankan. Yang ketiga, kooperatif. Pelajar bekerjasama dengan rakan untuk menyelesaikan sesebuah tugasan melalui aktiviti kolaboratif dan perbincangan bagi mendapatkan kefahaman yang lebih baik. Sifat yang seterusnya, autentik. Pelajar melibatkan diri dalam tugasan dan masalah yang sebenar daripada menghafal abstrak, konsep dan idea. Pelajar berupaya menyelesaikan masalah dengan melalui situasi sebenar. Yang terakhir, sifat yang terakhir iaitu bermatlamat. Pelajar meletakkan sasaran dan melakukan perancangan untuk mencapai objektif mereka. Okey, itu sahaja berkaitan dengan penerangan bagi 5 sifat pembelajaran bermakna secara umum dan padat pada muka surat ke-7. Dan sekarang kita akan masuk ke muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat ke-8, di mana muka surat 8 ini 5 sifat pembelajaran bermakna yang telah saya terangkan tadi dikaitkan dengan cara pengaplikasian ataupun cara penggunaan Google Classroom. 5 sifat pembelajaran tadi boleh dikaitkan dengan cara-cara menggunakan Google Classroom. Okey, yang pertama, sifat yang pertama, aktif. Guru akan memberikan nota dan bahan pembacaan lebih awal kepada murid di dalam Google Classroom sebelum kelas bermula. Ketika berada di kelas, guru akan menjalankan aktiviti bagi menguji serta menambah kefahaman pelajar. Di sini pelajar akan bergerak secara aktif
untuk melakukan aktiviti yang disediakan oleh guru. Pelajar secara aktif berkomunikasi dengan guru sekiranya terdapat kekeliruan ataupun keraguan berkaitan dengan pemahaman mereka. Dan di dalam bilik darjah, guru akan bertindak sebagai facilitator, di mana kita tahu PAK 21 merupakan pembelajaran berteraskan murid dan guru merupakan pemantau ataupun facilitator. Pelajar akan mengajukan soalan kepada guru. Itu merupakan sifat aktif yang dapat dikaitkan dengan penggunaan Google Classroom. Dan seterusnya, konstruktif. Sifat yang kedua iaitu konstruktif. Pelajar akan diberi pencerahan berkaitan topik yang akan dipelajari sebelum kelas bermula. Guru akan menyediakan nota ataupun video pengajaran bagi menerangkan topik yang akan dipelajari oleh pelajar di dalam Google Classroom. Perkara ini akan menyebabkan pelajar akan mula untuk membina pemahaman mereka secara kendiri dan mereka akan mula melakukan carian-carian lebih lanjut berkaitan topik yang telah diberikan oleh guru mereka untuk membina kefahaman yang lebih kukuh dan mendalam. Itu merupakan sifat konstruktif. Dan seterusnya, pada muka surat ke-9, sifat yang ketiga iaitu kooperatif. Pelajar akan bekerjasama dengan rakan mereka bagi menyelesaikan segala tugasan ataupun aktiviti yang diberikan oleh guru semasa di dalam bilik darjah. Pelajar akan berkomunikasi, berbincang serta bertukar pendapat bersama dengan rakan mereka bagi memahami tugasan yang diberikan. Dan seterusnya, secara tidak langsung, hasil perbincangan dan kerjasama mereka akan meningkatkan lagi kefahaman serta ingatan mereka berkaitan dengan topik yang dipelajari. Itu sifat yang ketiga. Dan seterusnya, autentik. Pelajar akan berhadapan dan cuba untuk menyelesaikan sesuatu tugasan atau permasalahan di dalam bilik darjah yang telah disediakan oleh guru. Maksudnya pelajar akan cuba untuk menyelesaikan aktiviti-aktiviti yang telah diberikan oleh guru semasa di dalam bilik darjah, berbekalkan pengetahuan yang mereka ada, berbekalkan apa yang diberikan oleh guru mereka sebelum sesi kelas bermula. Perkara ini secara tidak langsung akan melatih pemikiran kritis mereka dengan baik dan akan menjadikan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mereka bermakna dan tidak semata-mata menghafal. Dan perkara ini bertentangan dengan konsep rote learning yang kita tahu tadi. Pelajar berupaya untuk menyelesaikan dan memahami kehendak tugas yang diterima dengan lebih baik. Sifat yang terakhir iaitu bermatlamat. Pelajar akan mula berani dan bermatlamat untuk meletakkan sasaran serta perancangan dalam melakukan sesuatu perkara semasa di dalam kelas waktu tugasan diberikan kepada pelajar. Mereka akan lebih tenang dan akan mahir dalam menyusun strategi serta rancangan dalam menjalankan tugasan itu. Keyakinan ini diperolehi oleh mereka kerana mereka mempunyai pengetahuan berkaitan tugasan tersebut. Hal ini berlaku juga disebabkan kerana pemikiran kritis mereka yang telah mula dilatih. Itu merupakan 5 sifat pembelajaran bermakna yang dapat dikaitkan dengan cara menggunakan aplikasi Google Classroom. Dan itu merupakan muka surat terakhir bagi penerangan-penerangan bahagian-bahagian di dalam hasil tugasan e-book yang telah saya siapkan. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Farah atas tunjuk ajar dan juga perkongsian ilmu dan pengalaman. Dan seterusnya saya ingin ucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum.